Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita. Okey. Bersama saya Nik Ahmad Solihuddin. Okey, Cikgu Nik Ahmad Solihuddin. Okey, 1.3 bab rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, jadi kita tengok apa yang sepatutnya korang akan belajar untuk bab ni. Okey. Pelajar dapat memeliharkan bahagian tumbuhan yang peka kepada rangsangan. Nanti kita akan tengok bahagian-bahagian tumbuhan yang peka kepada rangsangan. Okey. Seterusnya, di akhir pembelajaran ini pelajar mewajarkan. Okey, pelajar dapat mewajarkan bagaimana tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan untuk mendapatkan keadaan terbaik bagi tumbuh sarang. Cuma yang ketiga sepatutnya korang kena buat eksperimen. Okey, memandangkan PKP masih berjalan. Okey, dan disambung pula dengan PKPB lepas ni. Okey, maka kita postpone lah kita punya eksperimen tersebut. Okey, jadi kita terus masuk pada bab hari ni. Okey. Okey, seperti manusia dan juga haiwan, tumbuhan. Okey, tumbuhan juga peka kepada. Okey, tumbuhan juga boleh mengesan rangsangan dan bergerak balas terhadap rangsangan yang dikesan. Contohnya, cahaya, air, graviti dan juga sentuhan. Okey. Maksudnya tumbuhan ini dia boleh kesan rangsangan, cahaya, air, graviti dan sentuhan. Okey, cikgu highlight sikit supaya jelas nampak. Okey, cahaya, air, graviti dan juga sentuhan. Ada berapa semua sekali? Ada 4. Ini yang rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan lah. Okey. Jadi gerak balas tumbuhan ini boleh kita pecahkan kepada dua. Okey, dua gerak balas yang besar lah, iaitu yang pertama tropisme ataupun tropisma ataupun tropism, dan yang kedua adalah gerak balas nestic. Okey, nastic. Okey, ada dua jenis gerak balas besar yang bergerak balas dalam tumbuhan inilah. Okey, jadi apakah yang dimasukkan? Kita nak tengok dahulu tropisme ni. Okey, ataupun tropisma. Okey, kita pergi kepada tropism. Okey, tropism ataupun tropisma merupakan gerak balas terarah tumbuhan. Itu yang dimasukkan dengan tropism. Okey, jadi cikgu mintalah tolong ingat, tropism ini merupakan gerak balas terarah. Okey, terarah tumbuhan terhadap rangsangan. Rangsangan ni mewakili cahaya, boleh juga jadi rangsangan itu adalah air, graviti dan juga sentuhan yang datang dari satu arah. Itu maksudnya tropism. Tropism ni gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya, air, graviti dan juga sentuhan. Okey, bahagian tertentu pada tumbuhan akan tumbuh ke arah ataupun menjauhi. Maksudnya bahagian tertentu, contohnya pucuk ke akar ke, okey, dia akan tumbuh ikut arah ataupun menjauhi rangsangan. Okey, dia tumbuh ikut arah rangsangan ataupun menjauhi. Dia boleh dua. Okey, nanti kita tengok bahagian yang tumbuh. Ini penting. Bahagian yang tumbuh, okey, bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan. Okey, kena ingat yang ni. Ke arah rangsangan kita panggil dia tropisma positif ataupun kita panggil tropism positif. Manakala bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan, kena tahu ni dan perlu ada dalam buku nota. Okey, kita panggil dia tropisme ataupun tropism negatif. Okey, maksudnya mudah saja. Tropism positif yang dia tumbuh ke arah rangsangan. Ke mana rangsangan dapat dikesan, kat situlah dia akan ikut. Itu positif. Kalau negatif, maksudnya dia menjauhi rangsangan. Okey, mudah saja. Jadi tolong ingat, kadang-kadang soalan boleh jadi juga dia tanya apakah yang ditaklifkan yang dimaksudkan dengan tropisma ataupun apakah yang dimaksudkan dengan tropism. Okey, pelajar perlu masukkan gerak balas terarah tumbuhan, okey, terhadap rangsangan. Okey, rangsangan itu boleh jadi cahaya, boleh jadi air, graviti dan juga sentuhan. Okey.
Gerak balas terarah tumbuhan lazimnya berlaku dengan perlahan. Okey, lazimnya, selalunya lah. Okey, gerak balas tumbuhan ni yang terarah kepada rangsangan ini selalunya berlaku dengan perlahan dan kurang ketara, maksudnya tidak lajulah. Okey, kalau perhatikan contoh anak benih, okey, dia akan lebih condong ke arah ataupun cenderung kepada pucuk dia, daun dia akan lebih cenderung kepada cahaya matahari. Okey, jadi dia tak terus bengkok dan sebagainya. Dia akan mengambil masa yang lama ataupun berlaku dalam keadaan yang perlahan. Okey, jadi sepatutnya korang ada satu eksperimen 1.1 untuk menentukan arah gerak balas. Jadi tak apa, nanti kita bincangkan. Okey, kita terus kepada jenis-jenis tropism. Okey, tropisma ini yang pertama. Okey, tropisma ni dia banyak. Okey, yang pertama kita kenali dengan dia, iaitu nama fototropisma. Apa yang dimaksudkan dengan foto? Mudah saja, foto ni cahaya. Okey, bagaimana fotosintesis? Okey, foto ini cahaya. Jadi dia adalah bergerak balas terhadap cahaya. Jadi kalau perhatikan pada gambar di sini, di ujung sebelah situ, okey, cuba tengok dulu gambar. Okey, tengok gambar ni Okey, semua akan pucuknya terarah kepada sumber cahaya. Sumber cahaya ni adalah rangsangan dia lah, cahaya. Okey, kalau perhatikan semuanya pucuk adalah terarah ke sini. Okey, dia tak ada terarah ke sini, tak ada. Okey, jadi ini dikatakan pucuk tumbuhan. Okey, kita dapat tahu pucuk tumbuhan tadi menunjukkan fototropisma positif. Okey, sebab apa dikatakan positif? Senang saja, sebab tumbuh ke arah cahaya. Kalau dia tumbuh menjauhi cahaya, kita katakan fototropism negatif. Okey, kenapa agak-agak tumbuhan ini lebih cenderung ataupun terarah kepada rangsangan cahaya tadi? Okey, ini disebabkan oleh tumbuhan memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Okey, maka fototropisma positif memastikan pucuk dan daun tumbuh memperoleh cahaya matahari yang mencukupi untuk membuat fotosintesis. Ini contoh dia lah. Okey, kalau kita tengok eksperimen, okey, sepatutnya korang kena buat. Okey, untuk eksperimen fototropism ini, inilah contoh eksperimen yang kita boleh jalankan di dalam makmal. Bahkan sebenarnya boleh je dibuat di rumah. Okey, sebenarnya musim PKP ni, okey, boleh dibuat di rumah. Okey, janji korang kena sediakan anak benih lah. Yang paling mudah kita sediakan anak benih kacang hijau lah. Okey, jadi kita sediakan kotak A, kotak B dan kotak C. Okey, dan setiap kotak ini kita buatkan lubang cahaya. Okey, okey, diisi dengan anak benih dan pasu lah. Okey, jadi simpan ketiga-tiga kotak ini dalam makmal selama 5 hari. Okey, kita letak je dalam makmal kita. Okey, dalam makmal sains kita biarkan dia selama 5 hari. Okey, tanah pastikan lembap lah. Okey, dengan menyiram kuantiti air setiap hari. Okey, kalau tak ada air kan mati pula pokok. Okey, jadi kita nak tengok apa sebenarnya kat sini. Kita nak tengok adalah bagaimana bahagian-bahagian tertentu tumbuhan ini bertindak balas ataupun bergerak balas terhadap rangsangan. Rangsangan kita tahu cahaya. Okey, jadi agak-agak apa berlaku pada kotak A, kotak B dan kotak C selepas 5 hari. Okey, apa yang kita boleh tengok? Sebenarnya eksperimen ini kita nak tengok pada pucuk pokok, pucuk anak benih ni. Okey, jadi secara serologiknya, tumbuhan pucuk tadi
akan bergerak kepada cahaya untuk mendapatkan cahaya supaya dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Jadi apa yang berlaku pucuk, kalau kita tengok pada kotak A, okey, pokok anak benih nanti, okey, dia akan condong ke sini. Okey, pucuk dia akan ke sini. Begitu juga dengan anak benih yang lain. Okey, dia akan cenderung ataupun dia akan terarah kepada rangsangan. Okey. Jadi mudah. Kadang-kadang soalan dia minta korang lukis. Okey. Okey, selepas 5 hari apakah yang diperhatikan? Dia minta korang lukis. Jadi kita kena tahulah apakah rangsangan yang diterima oleh anak benih tadi. Okey, begitu juga dengan B. B akan terus tegak. Okey. Sama saja dia akan terarah kepada sumber cahaya matahari. Sebab apa? Sebab tujuan dia untuk mendapatkan cahaya matahari adalah untuk membuat makanan, iaitu dalam proses fotosintesis. Okey. Sama juga kotak C, kalau perhatikan cahaya dia datang di sebelah kanan. Apa yang berlaku pada pucuk anak benih? Dia akan terarah kepada rangsangan. Okey, sebelah kiri lah, sebelah kanan lah. Okey, sorry sebelah kanan. Okey, sebab di sini sebelah kanan ini adalah sumber cahaya. Okey. Jadi senang saja. Jadi apabila dia bergerak balas terhadap rangsangan cahaya, yang ini kita panggil dia tropism yang berjenis ataupun kita panggil dia fototropisma. Okey, ataupun fototropism. Okey, sebab apa? Sebab dia bergerak balas terhadap cahaya. Okey. Okey, seterusnya tropisma yang kedua. Okey, kita panggil dia hydrotropism. Okey, hydrotropism ini sebenarnya adalah dia bergerak balas terhadap air. Sangat mudah sekali. Sebab apa terhadap air? Sebenarnya okey, hydro adalah maksud dia air. Okey, air. Okey, jadi tak ada masalah lah. Okey, hydro, air. Kena ingat. Okey, bergerak balas pada air. Akar tumbuhan menunjukkan hydrotropism positif. Kenapa kita katakan akar tumbuhan selalunya hydrotropism positif? Disebabkan oleh, kalau perhatikan pada gambar rajah ni, anak benih, akar akan lebih cenderung ataupun akan terarah kepada rangsangan air. Sebab apa? Okey, sebab untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey. Boleh? Kalau perhatikan anak benih ni lah. Okey, dia akan pergi kepada air. Kawasan ini kawasan yang lembap, yang ada sumber air. Jadi akar kita kata dia mendekati rangsangan, kita katakan dia adalah positif. Apa yang positif? Akar, iaitu hydrotropism ataupun hydrotropisma positif. Okey, senang sajalah. Okey. Hydrotropisma positif ini ialah membolehkan akar tumbuhan mendapatkan air untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, dan juga garam, mineral yang terlarut untuk terus hidup. Mudah sangatlah. Okey, yang perlu kena ingat, hydro ini adalah air. Kalau foto tadi, kalau foto ini adalah cahaya. Okey. Jadi dua sudah. Okey, kita dah tengok dua. Okey. Dua tropism, okey. Tropism. Okey, yang pertama tadi kita dah tengok adalah apa dia? Fototropism. Okey, ini yang pertama. Yang kedua adalah apa dia? Hydrotropism. Okey, ini lebih kepada air. Yang ini lebih kepada sumber cahaya. Okey. Ada lagi? Okey, yang ketiga nanti kita akan tengok. Okey, kita tengok yang ketiga. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apakah eksperimen yang sesuai untuk kita tengok, okey, untuk kita buat kajian kesan ataupun tindak balas, gerak balas akar, okey, terhadap rangsangan air lah. Okey.
Okey, kita tengok eksperimen ni. Ini dia. Okey, ini yang biasa dibuat di dalam amal kita. Okey. Dan selalunya okey, kita sediakan macam ni anak benih. Okey, anak benih yang dah ada berakar lurus ni. Kalau perhatikan ada akar sikit. Okey, dah ada akar sikit. Okey, kemudian yang putih ni adalah kapas lembap lah. Okey, yang putih itu adalah kapas lembap dan hijau itu adalah anak benih. Kita letakkan kasar Y. Okey. 1x, x ini kita letakkan air di dalam bikar ni. Manakala Y kita letakkan kalsium klorida kontang. Apa fungsi kalsium klorida kontang? Kenapa dia letak air? Supaya nak memastikan, nak menunjukkan bahawa nak mewujudkan dalam bikar ini adalah rendah dari segi kadar wap air. Sebab apa? Kalsium klorida ini tujuan dia adalah nak mewujudkan dalam keadaan bikar ini sentiasa dalam keadaan kering. Sebab dia akan menyerap wap air. Tolong ingat. Okey, apa tujuan klorida kontang ini? Adalah untuk serap wap air, menyerap wap air. Okey. Okey. Jadi apabila dia menyerap wap air, okey, dalam udara ni, maka kat sini akan menjadi udara kering. Okey. Kurang kadar kelembapan, kurang. Okey. Yang ini air. Okey. Setelah disimpan kedua-dua bikar X dan Y di dalam almari gelap. Kenapa diletakkan almari gelap? Sebab dia nak menghilangkan satu faktor, okey, cahaya lah. Okey. Okey. Untuk pengetahuan korang, disimpankan ke dalam almari gelap ini selama okey 2 hari dan dipastikan apakah yang berlaku pada akar. Apa yang kita nak tengok adalah akar. Kita nak tengok pada akar, ya. Akar. Okey. Didapati okey, akar pada X dia akan lurus, okey, dan terarah kepada air, iaitu hidro. Manakala pada Y, okey, pada Y akar ini akan naik ke atas. Naik ke atas. Sebab apa dia naik ke atas? Sebab di atas ini ada air. Sebab ini adalah kapas lembap. Okey, kalau perhatikan ini adalah kapas lembap. Okey. Jadi akar akan naik ke atas. Akar akan naik ke atas. Okey. Jadi pernah keluar soalan, okey, soalan-soalan macam ni. Okey, dia meminta pelajar okey supaya melukis okey akar biji benih. Jadi macam mana kita nak lukis? Okey, lukis balik naik atas ni. Kalau sekiranya bikar ini diisi dengan kalsium klorida kontang, sebab dalam ni adalah udara kering. Okey, dalam ni kelembapan udara adalah sangat rendah. Okey, disebabkan oleh kalsium klorida kontang. Manakala X ini kadar kelembapan dia tinggilah. Okey, dan akar lebih terarah kepada arah rangsangan air. Okey, jadi oleh yang demikian kita katakan akar pada X, okey, dan Y kedua-dua membuktikan bahawa Y pun sama juga dia naik ke atas. Sebab apa? Sebab kapas ni lembap, ada air. Jadi akar ini membuktikan bahawa akar adalah bergerak balas terhadap rangsangan air. Jadi dia adalah hydrotropism ataupun hydrotropisma. Okey, soalan selalu tanya, dia minta pelajar lukis akar dan juga kadang-kadang dia tanya apakah fungsi kalsium klorida kontang. Itu biasa tanya. Okey. Jadi sangat mudahlah. Cikgu rasa tak ada masalah untuk hydrotropism. Okey, jadi kita tengok yang ketiga. Okey, tropisma yang ketiga, iaitu kita panggil dia geotropism. Okey,
tolong ingat geo. Geo ini lebih kepada graviti. Okey, rangsangan ataupun gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Kadang-kadang soalan tanya. Okey, soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan geotropisma. Jadi macam mana kita nak jawab? Geotropisma, okey. Geotropisma ini adalah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Okey. Akar tumbuhan menunjukkan geotropisma positif. Okey, kalau perhatikan mana-mana pokok sekalipun akar dia akan sentiasa ke bawah. Tak ada akar naik ke atas. Okey, tak ada lagi setakat ni akar dia naik sampai ke atas lagi. Mungkin bercabang-cabang macam lidahan dan sebagainya, ranting dan sebagainya, tak ada. Okey. Selalunya akar akan ke bawah. Okey. Akar akan sentiasa ke bawah. Okey, ini di sini menunjukkan bahawa dia adalah geotropisma positif. Okey, iaitu tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Geotropisma positif membolehkan akar tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mencengkam dan menstabilkan tumbuhan tersebutlah. Okey. Kalau perhati kat sini, okey, cikgu highlight sikit. Okey, tolong ingat. Okey, cikgu minta lah. Okey, geotropisma ini iaitu tropisma yang ketiga. Okey, ialah yang bertindak balas ataupun bergerak balas, bukan bertindak balas bergerak balas, okey, terhadap graviti. Okey. Contoh tadilah akar tumbuhan, okey, geotropisma positif. Sebab apa? Tumbuh ke bawah. Okey, dia tak tumbuh ke atas mengikut arah graviti. Okey. Jadi kelebihan dia adalah dari segi menstabilkan dan juga mencengkam, okey, supaya pokok itu lebih stabil lah, lebih kukuh dan sebagainya lah. Okey, pucuk tumbuhan pula. Kita tengok pucuk tumbuhan. Okey, rujuk kepada pucuk tumbuhan. Okey, kalau kita rujuk pada tumbuhan ni, okey. Okey. Ini pucuk tumbuhan ni, okey. Dia akan sentiasa menjauhi apa? Menjauhi graviti. Jadi secara tak langsung pucuk tumbuhan, okey, kita katakan dia sebagai geotropisme ataupun geotropism negatif. Sebab apa? Dia tumbuh ke atas dan menentang arah graviti. Kalau ke bawah, maksudnya dia mengikut arah graviti. Okey. Geotropisma negatif ini membolehkan pucuk dan daun tumbuh tegak ke atas bagi mendapatkan cahaya matahari. Okey. Dalam situasi ini, okey, kita dapat tahu bahawa okey, geotropisma positif adalah akar sebab dia ke bawah, dan geotropisma negatif adalah pucuk. Sebab apa? Dia tumbuh menentang arah graviti. Okey. Soalan selalu tanya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan geotropisma? Okey. Kemudian dia minta lagi, dia akan tanya daun geotropisma positif ataupun negatif. Okey, jadi pelajar perlu tahulah, okey, geotropisma itu adalah rangsangan ke arah bergerak balas ke arah graviti. Jadi mana yang bergerak balas ke arah graviti, ke bawah maksudnya, okey, dia adalah positif. Manakala yang menentang arah graviti, kita katakan dia negatif. Sangat mudah. Okey. Contoh. Ini adalah eksperimen yang ketiga, okey, yang kita katakan yang untuk membuat kajian berkaitan dengan gerak balas geotropisma, iaitu yang melibatkan akar lah dan pucuk. Okey, kalau perhatikan kat sini, okey, dia akan disimpan, okey, radas tersebut, okey, selama 2 hari di dalam almari gelap. Okey, dapat diperhatikan bahawa akar akan ke bawah. Okey, akan ke bawah dan pucuk ini akan
ke atas. Okey. Okey, maksudnya pucuk apa? Pucuk dia menentang graviti, iaitu negatif. Okey, cikgu tulis begitu je lah. Okey, manakala kalau akar kita katakan positif. Sebab apa positif? Sebab dia apa? Terarah ke rangsangan graviti. Okey. Jadi mudah. Okey. Tak ada masalah lah kalau soalan minta lukis, lukis macam ni. Tak ada masalah lah. Okey. Dan perlu tahu kat sini lah. Okey, yang mana positif dan mana yang negatif. Biasanya positif adalah akar dan negatif adalah selalunya adalah pucuk ataupun daun lah. Okey. Okey. Jadi boleh cikgu katakan ada satu lagi. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, cikgu padam dulu. Kita gerak satu lagi. Kita panggil. Okey, ini yang keempat. Ini yang keempat. Okey. Yang keempat ini kita panggil dia thigmotropism. Okey. Thigmotropism ini adalah bergerak balas terhadap sentuhan. Sentuhannya macam mana? Yang biasa kita tengok adalah suluh paut ataupun batang yang melilit. Ini biasanya contoh pokok apa yang kita biasa jumpa? Pokok timun. Okey, pokok timun lah biasanya kita jumpa ni. Okey, pokok timun yang mempunyai suluh paut. Pokok peria, macam-macam pokok lah yang melilit, yang ada suluh paut, kita panggil dia adalah pokok yang berjenis ataupun yang bergerak balas, okey, terhadap sentuhan. Dan kita panggil dia tropisma, thigmotropisma. Okey. Mudah saja. Okey, thigmotropism positif apabila berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain, okey, yang bersentuhan dengannya. Okey, gerak balas ini membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak dan memperoleh cahaya matahari, dan seterusnya mencengkam objek untuk memberi sokongan. Okey. Akar menunjukkan thigmotropism negatif. Sebab apa dikatakan negatif? Sebab akar tak ada setakat ni, akar memaut pokok lain lah. Tak ada. Okey. Akar sentiasa ke bawah dan menjauhi ni lah. Okey, rangsangan sentuhan tadi. Okey. Sebaliknya, susu paut, okey, bila dia tersentuh saja objek, okey, dia mula akan melilit lah, okey, pada rangsangan tersebut. Okey, itu yang kita panggil dia thigmotropism. Contoh lain lagi adalah pokok bunga seri pagi ni, okey, yang mempunyai batang yang melilit objek yang bersentuhan dengannya. Okey, saya percayalah pelajar saya ni ramai yang pernah tengok lah. Okey, jadi mudah saja apa yang kita boleh katakan kat sini. Okey, tropism adalah gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan. Tolong catat ni. Okey, catat. Okey, buat nota sama macam tadi ya. Okey, yang mula tadi slide tolong buatlah. Okey, arah pertumbuhan tumbuhan bergantung pada arah rangsangan. Okey, maksudnya kalau ada cahaya kat situ, maka pokok itu akan bergerak balas pada cahaya. Dia akan terarah ke sana. Okey. Dalam masa yang sama ada juga yang menjauhi rangsangan. Okey, contoh tadi kita dah belajar yang pertama, tropism ini, okey, bergerak balas terhadap rangsangan cahaya. Yang kedua, okey, bergerak balas terhadap rangsangan air. Perlu diingat dia ada positif, ada negatif. Okey, yang menjauhi negatif, yang bergerak balas pada rangsangan, okey, positif. Okey. Kemudian yang ketiga tadi kita dah tengok geotropism ataupun geotropisma.
Okey, mana bergerak balas tak ada graviti. Dan juga yang keempat tadi, yang baru tadi kita tengok, okey, yang melibatkan suluh paut. Okey, itu kita panggil thigmotropism, iaitu rangsangan sentuhan. Pelajar akan tertukar, selalu pelajar akan tertukar. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Pelajar akan tertukar apabila soalan melibatkan thigmotropism. Pelajar akan selalu cakap pokok semalu. Salah. Pokok semalu bukan. Pokok semalu bukannya terhadap rangsangan. Okey, nanti kita tengok apakah kategori pokok-pokok, contohnya pokok perangkat lalat, pokok periuk kera, pokok satu lagi pokok perangkat lalat, okey, yang tak ada kat Malaysia ni, selalunya di Melaka Latin dan sebagainya. Okey, perlu diingat lagi sekali, cikgu dah cakap tropisme positif, tak kira lah sama ada di thigmo ke, geo ke, hydro ke, foto ke. Okey, positif ni maksudnya dia tumbuh ke arah rangsangan. Cikgu highlight sikit kat sini. Okey, sebab penting sangat-sangat ni benda ni. Okey, positif, ingat, tumbuh ke arah rangsangan. Negatif tropism, negatif, menjauhi rangsangan. Okey, ini adalah jenis-jenis gerak balas tropism. Ada 4. Tolong cikgu minta tolong sangat-sangat, tolong ingat. Ada 4 semua sekali: cahaya, okey, air, graviti dan juga sentuhan. Okey, graviti, air, cahaya. 4 ini saja yang kita perlu tahu. Okey, yang kita katakan jenis-jenis tropism ataupun tropisma. Okey, seterusnya yang kita nak tengok tadi, yang cikgu kata pokok semalu tadi. Apakah pergerakan dia? Gerak balas dia kita panggil. Okey, ini sekejap nanti kita tengok. Okey, sebelum tu tak apa, kita tengok dahulu. Okey, ini contoh tadi lah, cikgu dah terang dah sebenarnya. Okey, pucuk daun ini kalau fototropism positif, dia tumbuh mendapatkan cahaya matahari. Okey, hydro positif, hydro negatif, maksudnya pucuk ini menjauhi air. Okey, geo kat sini adalah graviti. Kalau negatif, menjauhi graviti. Ini hydro air. Dia negatif, maka dia menjauhi air. Okey, boleh kan? Okey, akar selalunya fototropism negatif. Akar tumbuhan selalunya fototropism negatif. Sebab apa fototropism negatif? Foto ini adalah rangsangan cahaya dan dia negatif, menjauhi cahaya. Yes, akar tumbuhan selalunya menjauhi cahaya matahari. Okey. Kemudian hydrotropisma positif. Hydro adalah air, jadi positif. Jadi maksudnya akar ini dia akan pergi cari air lah, maksudnya dengan kata lain. Okey, dia terarah, gerak balas dia terarah kepada rangsangan air. Okey. Kemudian geotropism positif. Geo tadi cikgu dah cakap, ia adalah melibatkan graviti. Akar tumbuhan selalunya ke arah graviti lah, ke bawah lah, tumbuh ke bawah, tertanam jauh ke dalam tanah. Okey, jadi dia merupakan geotropisma positif. Sebab apa? Untuk memberi sokongan dan juga seterusnya memberi kestabilan pada pokok tadilah. Kalau tengok batang tumbuhan yang memanjat seperti pokok timun, okey, dia adalah thigmotropism. Okey, di mana dia adalah rangsangan datang daripada sentuhan. Okey, mudah sangat. Okey, ini contoh tadi yang dah cikgu bagi dah sebenarnya. Kalau rujuk kat sini, akar akan lebih cenderung kepada kawasan air. Sebab apa? Dia adalah hydro. Okey. Okey, tak apa, kita tengok satu-satu. Okey, supaya korang lebih faham. Okey, di sini adalah sumber dia, apa dia? Air. Air ini adalah hydro. Okey, air adalah
hydro. Apabila kawasan di sini ada air, dan kita perhatikan akar ini tumbuh ke arah air. Jadi akar ini kat sini, akar adalah hydrotropism. Positif negatif? Positif. Sebab hydro merujuk pada air, dia akan bergerak ke air. Okey. Okey, boleh ya? Sama juga yang ni adalah cahaya. Ingat, cahaya adalah foto. Foto apa? Fototropism ataupun fototropisma. Okey, jadi pucuk di sini adalah pucuk cikgu cakap pucuk. Okey, fototropism positif. Okey, slow paut adalah anda ingat Thigmotropisma. Okey. Kalau kat sini gravity geo, akar akan ke bawah, dan pucuk adalah negatif. Akar adalah positif. Okey. Jadi mudah sangat-sangat. Okey, kita terus kepada satu lagi gerak balas yang kita katakan gerak balas nastik. Okey, nastik. Okey, gerak balas nastik ini merupakan gerak balas. Okey, gerak balas nastik merupakan gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan. Okey, dia seakan-akan sama dengan thigmotropism. Okey, cuma kat sini tidak bergantung kepada arah rangsangan tersebut. Okey. Okey, boleh faham macam mana? Okey, adakah rangsangan lain boleh menyebabkan gerak balas? Apakah rangsangan lain yang boleh menyebabkan gerak balas nastik ini? Mengapakah gerak balas nastik bukan tropism? Sebab apa? Sebab nastik ini berlaku lebih cepat jika dibandingkan dengan thigmotropism. Thigmotropism ini, kalau perhatikan kita tanam timun, dia tak terus dia belik lilik sampai ke atas. Okey, dia tidak, gerak balas itu berlaku dalam keadaan perlahan. Okey, tetapi gerak balas nastik dia lebih cepat. Okey, contoh semalu, kita sentuh je dia terus kucuk. Okey, contohnya semalu bergerak balas terhadap sentuhan dengan mengucuk daunnya apabila disentuh seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ni lah. Okey, tak pernah pula kita sentuh 2 minggu selepas tu baru dia kucuk. Okey, kalau begitu maksudnya dia bukannya nastik lah. Okey. Okey, sebab kita tahu thigmo ni juga sentuhan, cuma dia lambat, berlaku dengan lebih lambat. Cuma gerak balas nastik ini berlaku dengan lebih cepat, dan perlu diingat tidak bergantung kepada arah rangsangan. Itu yang membezakan gerak balas nastik dan juga gerak balas thigmotropism. Ini selalu pelajar menghadapi masalah lah kalau soalan keluar lah. Okey, gerak balas nastik ini juga bertindak sebagai pertahanan pokok daripada musuh dan angin yang kuat. Okey, kita tengok macam mana pokok-pokok ni. Semalu salah satu dia. Yang kedua ni. Okey, kalau perhatikan pokok ni, tengok dia makan lebah. Okey, ataupun serangga, ataupun semut, ataupun lalat sekalipun. Okey, ini kita panggil pokok perangkap lalat Venus. Okey, di mana nama dia, ini nama saintifik dia. Okey, dan menghadapi masalah kepupusan jugalah ni, terjejas ni populasi dia ni. Okey, ini tak ada tempat kita. Okey, kalau tengok YouTube banyaklah. Okey, bila lalat hinggap je tengah-tengah ni, dia terus tutup. Okey, untuk dijadikan sumber makanan lah. Begitu juga dengan periuk kera, sama saja. Okey, kalau di Amerika sana dia ada Venus ini, kita ada periuk kera. Periuk kera pun merupakan salah satu tumbuhan yang kita katakan jenis gerak balas dia adalah gerak balas nastik. Okey, jadi mudah sangat-sangat. Okey, jadi sekian
Cikgu rasa itu sahaja. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ulang kaji sikit. Okey, di mana apa yang kita belajar hari ini adalah berkaitan dengan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, di mana kita dah belajar tropisma yang mana ada semua sekali ada 4, iaitu foto. Cikgu tulis foto, tropisma. Okey, yang kedua kita dah belajar tadi, hydrotropisma. Dan yang ketiga tadi kita dah belajar geotropisma. Dan yang terakhir kita dah belajar tadi, yang keempat, iaitu tropisma. Yang mana fototropism ini adalah rangsangan cahaya. Hydro adalah rangsangan air. Dan geotropism iaitu melibatkan graviti. Dan tigmo ini adalah sentuhan yang secara lambat. Okey, dia bergerak balas lambat. Okey, dan satu lagi kita belajar. Ini yang pertama berkenaan dengan tropism ataupun tropisma. Yang kedua tadi kita tengok yang bawah tadi adalah gerak balas nastik. Okey, di mana dia adalah sentuhan. Okey, gerak rangsangan. Kemudian apa lagi tadi? Okey, dia tidak secara langsung kepada arah rangsangan. Dia tidak terikat dengan arah rangsangan. Dan dia lebih bergerak balas dengan cepat. Okey, jadi dia berbeza dengan tigmo tadi. Jadi okey, lepas ni cikgu akan bagi latihan. Okey, jadi cikgu harap korang dapatlah setidak-tidaknya hari ini tahu apa yang dimaksudkan dengan tropisma dan pecahan ataupun jenis-jenis tropisma. Dan juga satu lagi adalah gerak balas nastik. Okey, jadi dengan itu cikgu akhiri untuk bab 1.3 ini, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, sekian. Kita jumpa lagi untuk tajuk yang akan datang lah. Okey, sekian saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi.